Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kepada semua anak-anak murid saya dalam kelas 4SI1 dan 4SK2. Apa khabar semua? Sihat? Okey, kembali kita lagi belajar secara maya sebab cuti yang dipanjangkan dan pembelajaran yang harus diteruskan. Okey, walau bagaimanapun semua enjoy kan? Tak apa. Yang penting kita boleh belajar macam biasa, macam dekat sekolah. Dapat juga ilmu yang sama. Okey. Bagi meneruskan lagi pembelajaran kita pada hari ini, sebelum tu kita mulakan kelas kita dengan membaca surah Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Okey, sebelum ni kita ada belajar tentang ibadah korban. Okey, kita dapat tahu ibadah korban sedikit. Macam mana? Kita rewind sikit. Ibadah korban adalah penyembelihan Al-An'am pada 10 Zulhijjah sehingga akhir hari Tasyrik, bertujuan untuk mendekatkan diri dengan Allah. Okey, ibadah korban dilakukan pada hari raya haji pada 10 Zulhijjah. Jadi hari ni kita nak teruskan lagi dalam unit yang kedua, iaitu akikah. Apa tu akikah? Apa beza akikah tu dengan korban? Kenapa kalau akikah mesti dengan korban? Dua-dua sembelih juga, tapi apa bezanya? Jadi hari ni kita nak belajar tentang akikah. Okey, seterusnya pelajaran 15 unit 2 akikah. Okey, objektif pembelajaran kita pada hari ini adalah yang pertama di akhir pembelajaran, murid dapat menyatakan maksud, hukum, dalil serta haiwan yang disyariatkan akikah. Okey, yang kedua, di akhir pembelajaran, murid dapat menjelaskan syarat sah, perkara sunat dan tempoh pelaksanaan akikah. Dan yang terakhir sekali, pada akhir pembelajaran, murid dapat merumuskan hikmah akikah. Lebih kurang sama dengan korban, tapi kita tengok apa yang bezanya akikah. Okey, pertama sekali objektif pembelajaran kita yang pertama iaitu apakah maksud akikah? Akikah menyembelih binatang ternakan Al-An'am yang sempena kelahiran bayi. Yang tadi korban pada hari raya Aidiladha. Tapi yang ni untuk bayi yang baru lahir. Okey. Hukum akikah sama juga macam korban. Pertama, sunat muakkad, sunat yang dituntut. Dan yang kedua, wajib jika bernazar. Macam Ustazah cakap sebelum ni, bernazar tu apa yang kita nak dan kita berniatkan untuk sesuatu, kita dapat dan kita kena buat nazar tu. Macam dapat straight A, nak korban tadi contohnya macam ni kan, bernazar sebabkan akikah, dia doa nak dapat anak, dia wajib buat akikah sebab dia memang bernazar. Okey, seterusnya kita pergi kepada dalil nakli. Daripada Samurah, ini hadis ya, daripada Samurah bin Jundub meriwayatkan bahawa Rasulullah SAW bersabda, setiap anak tergadai dengan akikahnya, maka pada hari ke-7 disembelih haiwan, diberi nama dan dicukur rambutnya. Riwayat At-Tirmizi. Okey. Seterusnya, binatang ternakan Al-An'am yang disyariatkan akikah. Sama juga macam korban. Apa dia? Kerbau, lembu, biri-biri, kambing dan unta. Selain daripada tu, boleh tak
Tak boleh. Kalau selain daripada tu, dia jadi sembelihan biasa je. Dia bukan akikah. Dia kena al-an'am. Okey. Seterusnya, kita pergi kepada pembelajaran. Kita pergi kepada objektif pembelajaran yang kedua, iaitu syarat sah akikah. Menjelaskan syarat sah akikah. Okey, syarat sah akikah pun ada sama juga dengan korban. Ada 4 syarat sah akikah. Okey, yang pertama, berniat akikah. Berniat akikah ketika binatang disembelih. Bila disembelih tu niat akikah. Lepas tu masa pelaksanaan setelah bayi dilahirkan. Setelah bayi dilahirkan baru buat akikah. Bayi tak lahir lagi nak sambut apa? Kan untuk sambut kelahiran. Akikah kan untuk sambut kelahiran. Okey, seterusnya cukup umur. Cukup umur apa? Cukup umur al-an'am. Okey, sama juga. Unta hendaklah 5 tahun dan ke atas. Lembu atau kerbau hendaklah 2 tahun dan ke atas. Kambing 2 tahun dan ke atas. Biri-biri 1 tahun atau sudah bersalin gigi hadapan setelah berumur 6 bulan. Okey, dan sekali sifat al-an'am. Al-an'am tu hendaklah bebas dari penyakit dan kecacatan. Contohnya cacat yang teruk, seram satu matanya, buta satu mata, tak ada satu mata, tak boleh. Yang kedua, berpenyakit yang teruk seperti tempang pun tak boleh juga. Dan yang ketiga, kurus yang terlampau. Kalau boleh, akikah ke, korban ke, kena binatang yang gemuk-gemuk, yang sihat-sihat, supaya itu adalah korban atau akikah yang terbaik yang kita boleh persembahkan untuk Tuhan, untuk Allah. Faham? Okey. Seterusnya, perkara sunat akikah. Okey, berdoa semasa hendak menyembelih. Okey, kita tengok. Boleh tengok dekat dalam buku teks doa akikah. Doa akikah macam mana? Okey, Ustazah baca je. Ustazah baca maksud dia. Doanya macam ni, dengan nama Allah Maha Besar. Ya Allah, binatang ini daripadamu dan kembali kepadamu. Ini akikah, sebut nama anak, macam tu. Okey, seterusnya itu sunat. Yang pertama, berdoa semasa menyembelih. Okey, yang kedua, menyembelih ketika matahari sedang naik. Menyembelih ketika matahari sedang naik. Sunat. Takkan nak menyembelih malam-malam, tersilap, tak terpotong urat marih dengan urat halkum. Dah tak sah. Jadi bangkai. Dia tak jadi akikah dah. Dia tak boleh makan. Okey. Seterusnya, dilakukan pada hari ke-7 selepas kelahiran. Sunat dilakukan pada hari ke-7 selepas kelahiran bayi. Okey. Tidak dipatah-patahkan tulang binatang semasa memotong daging, kecuali mengikut sendi-sendinya. Tak boleh saja-saja potong, tak boleh. Dia kena potong betul. Jangan potong antara, kan tulang dari penyambung tulang. Potong penyambung tulang tu okey, tapi jangan patah-patahkan tulang. Dia sunat dia jangan patah-patahkan. Okey. Yang kelima, mencukur rambut bayi selepas menyembelih, memberi nama yang baik kepada bayi. Selepas menyembelih tu, sunat mencukur rambut bayi selepas menyembelih dan memberi nama yang baik untuk bayi. Okey, dan akhir sekali, bersedekah dengan emas atau perak seberat rambut bayi yang telah dicukur. Okey, selepas sunat cukur rambut bayi, lepas tu timbang rambut bayi tu berat mana. Contohnya dalam 2 gram. So kita kita tukar kepada nilai emas. Nilai emas berapa 2 gram. Kita sedekahkan berapa ringgit. Contoh 1 gram emas tu 100 gram emas. 1 gram emas 200 ringgit. Macam tu. Contoh kalau 2 gram emas 200 ringgit. Tu contoh. Macam tu. Sedekahkan 200 ringgit. 400 ringgit dekat orang, dekat fakir miskin. Macam tu.
Okey, seterusnya tempoh masa pelaksanaan akikah. Okey. Akikah sunat setelah sempurna kelahiran sehingga bayi itu balik. Sunat sepanjang bayi tu lepas lahir, contohnya 7 hari selepas kelahiran bayi tu keluarga tak mampu lagi nak buat akikah. Tak apa, panjang lagi masa sampai dia akil balik. Contoh dia akil balik umur 13 tahun. Sampai 13 tahun lah dia boleh akikah bila-bila je antara dia lepas lahir sampailah dia 13 tahun tu. Dia sunat. Okey. Dan yang kedua ada sunat muakkad. Sunat yang dituntut pada hari ke-7 selepas kelahiran bayi. Lepas hari ke-7 kelahiran bayi tu sunat muakkad, sunat yang dituntut. Okey, seterusnya pembahagian daging akikah. Pembahagian daging akikah pun ada 3 tapi lain sikit dengan kurban. Yang pertama, 1, hendaklah dimasak dengan masakan yang manis dan disedekahkan sesudah dimasak. Seterusnya, masakan itu afdal disedekahkan kepada orang miskin. Dan yang ketiga, masakan itu juga sunat dimakan oleh orang yang berakikah. Okey, hikmah akikah. Hikmah akikah ada 3. Yang pertama, menzahirkan kesyukuran kepada Allah SWT atas kurniaan cahaya mata. Seterusnya, menghebahkan berita kelahiran supaya tidak timbul prasangka. Dan yang ketiga ialah menyuburkan sihat pemurah dan menjauhi sifat bakhil. Dah tamat. Okey, sebagai penutup, kita rewind balik apa dia objektif pembelajaran kita tadi. Yang pertama, menyatakan maksud akikah. Maksud akikah apa? Maksud akikah adalah menyembelih binatang al-an'am sempena kelahiran bayi. Hukum dia sunat dan wajib, sunat muakkad dan wajib sekiranya bernazar. Okey, dalil tadi ada hadis dan haiwan tadi apa? Haiwan tadi ada 5. Sama je macam korban. Kambing, kerbau, biri-biri, lembu dan unta. Selain daripada tu boleh ke tak? Tak boleh. Okey, seterusnya pada akhir pembelajaran, murid dapat menjelaskan syarat sah. Syarat sah ada berapa? Ada 4. Yang pertama, berniat akikah. Yang kedua, masa pelaksanaan. Yang ketiga umur. Cukup umur apa? Al-an'am. Dan yang terakhir sekali adalah sifat al-an'am. Mestilah bebas daripada kecacatan. Okey, dan akhir sekali merumuskan hikmah akikah tadi. Hikmah akikah tadi sikit je, ada 3 je. Menzahirkan rasa bersyukur, menghebahkan berita kelahiran dan menyuburkan sifat pemurah dan menjauhi sifat bakhil. Okey, habis pembelajaran kita tadi dengan berakhirnya slide yang tadi tu, maka berakhirlah pembelajaran kita pada hari ini berkenaan dengan akikah. Okey, bagi aktiviti pengukuhan, Ustazah ada sediakan quiz online dan lembaran kerja yang Ustazah akan bagi. Ustazah akan hantar nota-nota dalam grup WhatsApp yang dah ada. Okey, link untuk pembelajaran untuk quiz online tu Ustazah letakkan di bawah dekat description box kat bawah tentang tajuk akikah ni. Okey, buat aktiviti tu adalah untuk mengukuhkan lagi kefahaman dan memperjelaskan lagi tentang tajuk akikah ni. Okey. Sebagai penutup kepada PDPC kita tutuplah dengan tasbih, kafarah dan suratul As. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr.
Alhamdulillahirrabbilalamin. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.